Satu kluster baharu berkaitan jangkitan di tempat kerja direkodkan di daerah Ranau hari ini membabitkan pekerja sebuah hotel di Kundasang. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata kluster Jalan Kembina itu tercetus selepas seorang pekerja hotel Perkasa Kundasang dikesan positif COVID-19. Sehingga kini kluster berkenaan merekodkan sebanyak 40 kes positif COVID-19 termasuk 6 kes yang dilaporkan pada hari ini. Sementara itu, Masidian juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri berkata kedudukan kes harian di Sabah kekal stabil dan tidak banyak berubah berbanding semalam. Beliau berkata secara keseluruhan 6 daerah mencatat kes 2 angka, 11 daerah mencatat kes 1 angka dan 10 daerah lagi tidak merekodkan sebarang kes baharu. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberi jaminan bantuan kewangan untuk mangsa banjir di Sabah akan disalurkan dengan segera. Katanya bantuan itu akan disalurkan dalam beberapa hari lagi bagi membantu penduduk terjejas banjir di negeri ini. Ismail Sabri memberi jaminan itu ketika menjawab permintaan negeri yang dikemukakan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor pada mesyuarat khas pasukan petugas pengurusan bencana banjir monsun Timur Laut yang diadakan secara maya pagi ini. Haji Ji sebelum itu memberi taklimat kepada Perdana Menteri yang mempengerusikan mesyuarat khas berkenaan mengenai situasi banjir di Sabah ketika ini. Setakat pagi ini katanya 6 daerah iaitu Kota Marudu, Pitas, Paitan, Ranau, Sandakan dan Telupit terjejas akibat banjir. Beliau berkata semua agensi berkaitan yang diarahkan untuk membantu mangsa banjir menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik. Setakat ini katanya Sabah menerima sebanyak RM200,000 dan RM674,000 lagi diperlukan untuk bantuan kewangan kepada setiap keluarga yang terjejas. Kerajaan Persekutuan sebelum ini mengumumkan setiap keluarga yang terjejas banjir akan diberi bantuan wang ihsan sebanyak RM1,000. Pada masa sama, Haji Ji berkata kerajaan negeri turut mengagihkan bakul makanan kepada mangsa. Haji Ji juga memberitahu Perdana Menteri bahawa kerajaan negeri sedang menunggu laporan kerosakan infrastruktur akibat banjir di semua daerah yang terjejas. Katanya beliau akan melawat ke daerah Kota Marudu, Pitas dan Paitan untuk meninjau keadaan banjir dan berjumpa dengan mangsa banjir pada Rabu ini. Manakala Jabatan Kerja Raya Negeri sudah diarah untuk meningkatkan pemantauan terhadap keadaan infrastruktur terutama jalan raya yang terjejas akibat banjir dan hujan berterusan di pantai timur dan utara negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berkata beliau sudah mengarahkan jurutera JKR di setiap daerah untuk mengambil tindakan berkenaan bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini. Bung Mokhtar yang juga Menteri Kerja Raya Negeri berkata mana-mana kawasan berisiko perlu diletakkan papan tanda amaran bagi memastikan pengguna jalan raya peka dan lebih berhati-hati apabila mendekati atau melalui kawasan terbabit. Beliau turut menasihati pengguna supaya tidak mengambil sebarang risiko terutama bagi kenderaan kecil untuk meredah laluan terjejas akibat banjir walaupun kelihatan selamat kerana mungkin ada bahaya tersembunyi. Sementara itu, Bung Mokhtar yang juga ahli Parlimen Kinabatangan turut mengarahkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB di seluruh negeri terutama di Kinabatangan supaya diaktifkan 24 jam berikutan keadaan cuaca yang tidak menentu ketika ini. Beliau berkata pemantauan berterusan penting bagi memastikan segala persiapan dapat dirangka lebih awal supaya operasi membantu dan menyelamat bersama agensi serta jabatan berkaitan berjalan dengan lancar. Jelasnya ia juga bagi mengelak daripada timbul sebarang isu kelewatan gerakan operasi yang akhirnya memberi kesan terhadap usaha menyelamat penduduk di kawasan yang berisiko tinggi. Berita seterusnya, seorang lelaki dikuatiri lemas ketika memukat ikan di perairan kampung Lambidan, Kuala Penyu hari ini. Mangsa Syarizan Sani, 39 tahun, dilaporkan hilang oleh ahli keluarganya selepas keluar memukat di kawasan berkenaan. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 8.59 pagi. Katanya seramai 10 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Penyu dikejar ke lokasi kejadian yang terletak sejauh 38 km. Katanya menurut laporan
ditemukan seorang lelaki dikuatiri lemas di laut ketika menjalankan aktiviti memukat. Pasukan bomba termasuk unit K9 anjing pengesan kemudian menjalankan operasi mencari dan menyelamat di lokasi mangsa dilaporkan hilang. Katanya lagi mangsa belum ditemui setakat ini dan maklumat akan dikemas kini dari semasa ke semasa. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami di mana mangsa terakhir bot karam dalam kejadian Sabtu lalu ditemui dalam keadaan terapung di perairan Sungai Mambalua, Tawau awal pagi hari ini. Mangsa Rahena Muhaimin 20 tahun ditemui pada jam 8.34 pagi kira-kira 2.2 batu nautika dari lokasi. Dua mayat adiknya Saiful 15 tahun dan Jaidi 5 tahun ditemui. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tawau Julius John Stephen berkata operasi mencari dan menyelamat yang memasuki hari ketiga berjaya menemui mangsa terakhir tragedi bot karam terbabit. Katanya mangsa ketiga perempuan iaitu kakak kepada dua mangsa yang ditemui meninggal dunia semalam akhirnya ditemui hari ini. Mangsa ditemui oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan seterusnya pasukan bomba bersama agensi penyelamat lain membawa mangsa ketiga sebelum diserahkan kepada polis untuk tindakan selanjutnya. Katanya lagi operasi kemudian ditamatkan pada jam 9.20 pagi selepas ketiga-tiga mangsa ditemui sepenuhnya. Sebelum itu operasi membabitkan seramai 4 anggota bomba bersama 25 bot termasuk dari agensi penyelamat dan penduduk kampung. Sabtu lalu sebuah bot yang dinaiki 9 individu karam ketika dalam perjalanan berpatah balik dari Batu 4 kampung Rawa-Rawa ke kampung Batu Payung. 6 mangsa berjaya diselamat oleh penduduk kampung manakala 3 beradik terbabit hilang akibat kejadian itu. Semalam 2 mangsa iaitu Saiful dan Jaidi ditemui di perairan Tinagat dan pesisir pantai antara 6.30 pagi hingga 9 pagi. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.